Cuba masuk, cuba try klik link ni, boleh masuk ke tak? Kat chat, pergi link. Cuba masuk dulu. Okay, nanti dekat chat tu ada link. Link tu nanti kita akan bincang soalan dekat situ. Okay, so kamu boleh tulis jalan kerja kamu kat sana nanti. Okay, tapi jangan conteng lagi lah. Nanti kita akan buat next. So first kali, okay, boleh nampak tak screen saya? Kalau boleh nampak angkat tangan. Yang lain boleh nampak? Okay. Ini ya, hari ni saya start dulu. Okay, thank you. Turun tangan dulu. Okay. So, ni yang akan kamu belajar hari ni. Saya dah bagi tugasan dekat Google Classroom. Okay. Lepas kita bincang soalan checkpoint 2 semalam, hari Rabu, saya dah bagi tugasan dekat Google Classroom. So, ramai yang dah hantar kat Google Classroom. Thank you so much. Thank you. Bagus apa yang dah hantar. Ada juga yang tak boleh hantar kat Google Classroom, dia hantar kat Telegram. Ataupun boleh dia hantar kat WhatsApp saya. Okay? Kalau kamu ada problem apa-apa, nak hantar kat WhatsApp pun boleh. Ambil gambar, just send je. Okay? Dan ni saya nak ulang sikit lah. Selepas tu, kita bincang balik soalan yang kamu buat tu. Okay, so lepas masa bincang, kamu tengok buku kerja, kamu terus check guna pen merah. Okay, so ni yang sepatutnya dah buat lah hari Rabu. Okay, so saya terangkan balik, lepas tu baru kita masuk topik baru hari ni. Bagaimanakah anda menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent suatu sudut kiri? Okay, kamu dah belajar sohkah tangent. So ni dah mesti hafal. Mesti hafal. Sohkah, bukan sohkah tangent. Sohkah toa. Okay, sohkah toa. Mesti dah ingat dah lah. So, S untuk sin, O untuk opposite, H untuk hypotenuse, K untuk cos, A adjacent atau sebelah, H hypotenuse, T tangent, O opposite, A sebelah. Okay, ni mesti dah boleh ingat. So, lepas dah hafal ni, baru dapat menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent bagi suatu sudut tirus. Sudut tirus ni yang saya ulang balik, yang kita letak smiley dekat sudut tu. Kalau sudut dia ada smiley, macam mana nak cari sudut bertentangan dengan sudut bersebelahan. Itu namanya sudut tirus. Okay. So, ulang je balik. So, kalau kamu tengok dekat Google Classroom, saya dah bagi link-link YouTube yang mudah untuk kamu faham topik ni. Ini sangat mudah untuk faham. Okay. Kalau tak faham, so sekarang fokus. Ataupun kamu belum buat, sekarang fokus. Okay. Macam mana nak jawab soalan yang bentuk macam ni. Dia minta kamu cari sin, cos, tangent. Kalau sin, terus ingat cos, kah. Tangent, toa. Okay. So, ada juga soalan sebelum dia suruh cari sohkah toa tu atau sin, cos, tangent, dia minta kamu cari panjang. Panjang suatu sisi.
Kenapa dia minta cari panjang? Sebab nanti nak masuk dalam A, nak masuk dalam O tu. Ataupun nak masuk dalam H. Okay? So, untuk contoh dalam buku teks, dia suruh cari panjang. Tapi dalam buku kerja kamu, dia dah bagi semua panjang. So, tak perlu cari panjang lagi. Okay? Kalau dia minta cari panjang, kamu cuma guna Pythagoras theorem. Okay, dah belajar dah ulang balik ya. Kalau dia suruh cari panjang satu sisi, guna teorem Pythagoras. Okay, kalau dia suruh contoh. Okay, sisi tiga bersudut tegak sebab dia ada 90 darjah. So yang menghadap 90 darjah adalah hypotenuse. Okay, so dua sudut ini, sudut A adalah sudut tirus, sudut B juga adalah sudut tirus. Okay. So, kalau dia minta cari panjang, guna teorem Pythagoras. Sisi ini, yang ni H. So, panjang ini, panjang sisi ini, kamu boleh letak sebagai A juga. Yang panjang sisi ini sebagai B. Okay. So, kalau guna teorem Pythagoras, H kuasa 2, panjang yang ni, panjang hypotenuse mesti ada kuasa 2, sama dengan H yang paling panjang dekat depan, so 2 lagi tu dekat belakang. Mesti ada kuasa 2. Operasi tambah. Ini adalah teorem Pythagoras. So, kalau nak cari H, A tambah B lah. Kalau nak cari A katakan, H tu tolak dengan B. Kalau nak cari B, H tolak A. Contoh. Okay? Yang ni kena ingat dah. Bukan masa untuk kamu lupa-lupa atau tak faham. Mesti dah ada simpan dah. Okay? Ini teorem Pythagoras dan juga Stochastia. Mesti dah ingat. So, tengok contoh 4. Ni dalam buku teks. Pelajar di sebelah menunjukkan segitiga ni. Segitiga bersudut tegak PQR. Hitung nilai panjang PR. So, cari PR ni berapa. Okay. PR kat sini. Kalau kamu tengok kedudukan dia adalah bertentangan dengan 90 darjah. Maka dia adalah garisan hypotenuse. Okay. Ikut balik teorem Pythagoras tadi. Panjang PR. PR adalah hypotenuse. So dia yang paling panjang. So yang paling panjang kat depan lah. PR kuasa 2. Dia hypotenuse, jadi dia yang paling panjang. Yang paling panjang di depan. Macam H ni tadi ya. Kalau dia bagi H, letak H lah. Kalau dekat sini dia tak ada H, dia bagi PR kan. So PR kuasa 2 sama dengan yang 2 lagi tu operasi tambah. Ingat tu, okay. So operasi tambah ambillah dua-dua terus. 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Ini tekan kalkulator. Dapat berapa? 15 kuasa 2. Mana kalkulator? Tekan kalkulator kamu. Berapa? Tulis dekat chat. Sama tak jawapan kita? Berapa kamu dapat? Tulis dekat chat. Boleh? Tak kira? Dapat berapa? 2, 5. 8. Thank you. 8 kuasa 2. Alright. Thank you. 64. Thank you. Tambahkan dua-dua sekali. Okay. Thank you. Tambahkan dua-dua sekali. 2, 8, 9. Okay. Thank you. So, alright. Okay. Yang kamu dapat ni adalah PR kuasa 2. Tapi dekat soalan, dia tak ada kuasa 2 kan? So, kena buang kuasa 2 tu. Jadikan punca kuasa 289. Okay. Tekan kalkulator sekali lagi. Punca kuasa 2
Masukkan nombor 289. Okay, tulis sekejap. Alright. So, dapat 17. Okay, thank you. Okay, bagus. Ha? So, di sini 17 lah. PR 17. Okay, so sekarang semua sisi dah ada nombor. 15, 8, 17. Okay, betul. Sekarang kita buat B. Selepas ada semua sisi, baru kita boleh cari sohkah toa. Okay, sohkah toa untuk B dulu. Sin. Sin soh, ha? Soh. Sudut PRQ. Kalau dia tak bagi sudut A atau sudut B, macam gambar saya tadi, ni saya tulis A dengan B kan. So dia bagi PRQ, mesti pandai tengok sudut yang betul. So kalau PRQ, sudut dekat R. So R mana R? Kat sini. Okay, so sudut kita kat sini. Sekarang dia minta cari sin. So cari soh. Soh. Sin. S, O. O opposite. Opposite sini. Opposite dia. H. H dah tahu dah yang paling panjang. Yang paling panjang 17 lah. Sini. Okay. Kalau kat sini O, kat sini H. Automatically 8 adalah A. Okay. Untuk sudut yang warna orange. Warna orange ni adalah sudut PRQ. Okay. So, sekarang kemudian ada O, A, H. Kalau sin bertentangan dia jadi O. Contohnya bertentangan dia. Jadi O. Bertentangan sudut. Okay, so cara penulisan sin PRQ sama dengan O per H. O adalah nombor 15. H adalah nombor 17. Okay, so ini adalah jawapan sin untuk sudut ini. Okay, next untuk cos lah. Jawapan kamu adalah 15 per 17 lah. Tak perlu tukar perpuluhan. Okay, next cos. Sudut yang sama sebab dia PRQ. Sudut yang sama, tengok PRQ. So sudut masih lagi dekat R. So masih lagi dekat R, sudut di tempat yang sama. Sudut di tempat yang sama, sekarang kita nak tengok kalau sudut di tempat sama ni masih lagi O, ni masih lagi A, ni masih lagi H. Okay. So, kalau cos Q adalah K. K-A-H. So, A adalah nombor 8, H adalah nombor 17. Siap? Itu je. Okay. Tangent. Sudut, tengok dulu sudut sama ke tidak? Q, PR. Q, PR. P dekat tengah ni. So, jadi sekarang sudut untuk tangent kena tengok tempat lain. Okay. Sudut dekat tangent kita label dia sebagai hijau. Okay. QPR maksudnya P. P. Sudut dia sekarang dekat P kat sini. Ini P. P. So kalau sudut dah berubah, O dengan A pun berubah. Okay. So tadi kalau dekat orange yang menghadap dia 15 lah. Kalau dekat sudut P ni, dekat yang hijau ni, yang menghadap dia adalah menghadap. Bertentangan Bertentangan dia adalah 8. Sekarang kat sini adalah opposite O. So kalau sini O, sini H. H sama yang paling panjang. Kalau sini O, sini automatically jadi A. Okay. So kena tengok betul-betul sudut kat mana. Baru tahu punya O dengan A betul. So sekarang tengok tangent QPR. Tangent QPR. P tengok sudut warna hijau. Kalau tangent dan kamu hafal adalah TOA. T-O-A. Okay. O sekarang adalah 8. A sekarang adalah 15. Siap. Okay. Ini contoh dari buku teks. Tapi nak tekankan lagi sekali, kena tengok sudut betul-betul.
Okay, jangan ambil sebarang. Kena tengok dulu. Okay, itu cara dia. Dan simple. Ikut sokah toa. Okay, setakat tu faham. Kalau faham angkat tangan. Kalau ada soalan, kena sekat cek. Yang lain? Okey ke? Okey. Yang lain? Haris Hazman. Okey. Manuel? Manuel ada sana? David? Okey, alright. So, ni yang kamu kena buat hari Rabu itu. So, ulang balik je. Ni cara-cara dia lah. Okey. Okey, so kita tengok contoh 5 pula. Contoh 5. Ni dalam buku teks, saya terangkan. Contoh 5. Letak tangan. Turun tangan kamu. Okey, ni contoh 4 tadi. Satu segitiga saja. Okey. Untuk contoh 5, dia gabungkan dua segitiga bersudut tegak. Dia gabungkan. Okey, ni soalan bentuk ni sangat famous. Dia nak uji kamu untuk cari panjang sisi. Okey, tapi ingat cara dia sama saja. Okay, jangan tengok macam ni terus rasa susah. Sebenarnya senang je. Okey. Jadi sebelum menunjukkan segitiga bersudut tegak, PQT, yang kecil ni PQT, yang besar tu RQF. PQR, soalan PQR ialah garis lurus. PQR garis lurus. Diberi bahawa panjang SQ ialah 6 cm. Okey, kalau kamu tengok soalan SQ 6 cm. Okey, apa maksud simbol garisan itu? Apa maksud simbol garisan itu? Ni. Apa maksud ni? Apa maksud ni? Siapa boleh jawab? Apa maksud simbol yang warna biru saya highlight ni? Apa maksud dia? Sama panjang. Betul ke ni? Maksudnya dia sama panjang. Maksudnya T ada dekat tengah-tengah. Kalau SQ yang warna kuning ni 6 cm. So berapa panjang daripada S sampai T? Berapa panjang S sampai T? T dekat tengah-tengah. Berapa panjang S sampai T? Bagi jawapan. S sampai Q 6. Yes. Okey, pandai. Pandai semua. So, S sampai Q 6 kan? So, kalau dia buat simbol ni maksudnya sama panjang. Jadi, bila sama panjang maksudnya kat sini 3, kat sini pun 3. Okey, bagus. Semua betul. So, itu satu. First kali tengok. Kenapa nak tengok tu? Sebabkan sokah toa, dia kena tengok sisi-sisi kan? So, kita kena tengok semua garisan dekat segitiga tu ada nombor lah. Okay? So, tadi soalan dia tak bagi nombor. Dia just bagi tahu kamu SQ6. SQ6. Dia just bagi tahu yang tu je. So, macam mana nak tahu QT berapa? Jadi, tengok simbol yang dibuat. So, sama panjang. Jadi, kat sini 3. Kat sini pun 3. Right. Tu first kali. So, sekarang PQT, segitiga yang kecil ni, dah ada nombor lah. 4, 3. Yang segitiga besar ni pun dah ada nombor 6 dengan 10. Tapi masih ada sisi tu, PT belum ada nombor, QR belum ada nombor. Yang tu yang nak dicari. So, kalau nak cari panjang sisi, kena ingat guna teorem Pythagoras. Guna teorem Pythagoras. So, dia minta yang first ni, panjang QR. QR warna biru ni, yang ni ya. Dia minta panjang tu. Gunakan segitiga yang besar. Gunakan segitiga yang besar ni. Ambil dia untuk cari QR. Masukkan dalam teorem Pythagoras. Okey? Untuk A. Untuk A. Dia nak QR. So, ambil segitiga yang saya highlight ni ya. Sebab QR dekat segitiga yang besar. So, QR kuasa 2 sama dengan, okay, sekarang nak tengok yang mana hypotenuse.
Kat sini 90. Ini 90 sebab sebelah dia 90. Jadi sebelah ni 90. So, 90 yang ni menghadap 90. Maka 10 ni adalah hypotenuse. Okay. Terus. Kena. Salah. Ini hypotenuse. Ini hypotenuse. Sebab dia menghadap 90 darjah. So, guna Pythagoras theorem. Hypotenuse kan yang paling panjang. So, 10 yang paling panjang dekat depan. 10 yang paling panjang. Sama dengan yang pendek. Yang pendek 2. So, yang pendek dekat dalam segitiga ni adalah 6 kuasa 2. 3 tambah 3, 6. Tambah dengan QR. QR kuasa 2. Okay. Yang paling panjang hypotenuse kat depan. Yang pendek dengan pendek. Tambah. So, yang pendek yang QR tak tahu. 6 dah tahu. So, 6 kuasa 2. So, 10 kuasa 2 berapa? 10 kuasa 2. Tulis kat chat. Kamu tolong kira. Saya tolong tulis. 100. 6 kuasa 2. Thank you. 6 kuasa 2. 36. Thank you. Okay. Thank you. So, ini dah hitung. 6 pun dah hitung. Yang belakang ni tidak tahu kan. So, masih lagi kuasa 2. Kita nak cari QR kuasa 2. 36 ni bawa pergi tolak. Tolak 36. Okay. 100 tolak 36. 100 tolak 36. 64. QR kuasa 2. Okay, soalan minta QR. Tak ada kuasa 2. Jadi, punca kuasa 64. Kat sini tinggal QR. So, QR berapa? 8. Okay. Dapatlah kamu punya QR. Adalah 8. So, sini 8. Okay. Di sini adalah 8. Selesai A. Sekarang dia minta panjang P. Panjang PT. Yang ni pula. Panjang PT, tengok gambar segitiga yang kecil. Sebab PT dekat sini. Okay. B. Panjang PT. Kalau dia suruh cari panjang, guna teorem Pythagoras. Sekarang dalam PQT ni, yang ni adalah sudut 90 darjah. Ni, sudut 90. Sini kan. So, menghadap 90 adalah hypotenuse. Okay. So, hypotenuse adalah yang hendak dicari. Sebelah sini ada 4, sebelah sini ada 3. Okay. So, hypotenuse yang paling panjang, maksudnya PT kat depan lah. Dia paling panjang. Yang pendek tambah dengan yang pendek. Yang pendek tambah dengan yang pendek. Okay, tolong kira 4 kuasa 2. Okay, thank you. 3 kuasa 2. Okay. 16 tambah 9. Thank you. Alright. So, ulang balik. PT kat sini tak ada kuasa 2 kan? So, PT kuasa 2 itu buang, letak punca kuasa. Okay. Jadi, PT kamu berapa? 5. Thank you. Alright. Thank you yang bagi respon. Itu 5. Jadi, dekat sini adalah 5. Okay. Semua dah ada nombor. 5, 4, sini 6, 10, 8. Okay. Semua dah ada nombor, selesai D. Okay. Sekarang tengok sign QRS. So, saya ulang lagi sekali. Tengok sudut. So, kalau QRS, R dekat tengah. R. Sini ya, sudut dia. Okay. Ini sudut dia. So, kalau dia minta sign, soft. So, kalau soft, kalau sudut dekat sini warna merah kan? QRS, segitiga besar lah. Yang segitiga besar. QRS, segitiga yang besar ni. So,
So, kalau sudut dekat sini, soft O. Kena cari O. Kalau O yang bertentangan. Okay, yang bertentangan. So, 6. 6 ni adalah O. Kalau sini O, yang paling panjang adalah H. Sebab apa kat sini H? Sebab dia menghadap 90. So, OH dah ada, automatically kat sini adalah A. Okay? So, segitiga yang besar tu, sini O, sini H, sini A. Kalau sudutnya adalah di sini. Okay, so dia minta sign. Sign QRS adalah soft. O nombor, berapa O sekarang? Sudah cek. Berapa nombor O kamu? 6. Pandai. Bukan 3. Saya risau kamu ambil 3. H 10. Okay. So 6 per 10. 6 per 10 boleh dipermudahkan. Okay. Kalau boleh dipermudahkan, kena kecilkan. So ni bahagi 2. Bahagi 2. Nombor yang samalah. Sifir 2. Okay. So kalau sifir 2 jadi 3 per 5. Okay. Yang tadi, soalan atas ni kita tak kecilkan sebab tak boleh. 15 dengan 17 tak boleh. 8 dengan 17 tak boleh. 8 dengan 15 tak boleh. So yang ni yang paling mudah lah. So kalau yang boleh kecil, kamu kena kecilkan. Tapi tinggal je dia dalam pecahan. Tak perlu tukar dia perpuluhan. Okay. Tengok cos. Yang ni D pula. Tu untuk C. Kalau tengok cos CPQ. Gambar yang sama. Dalam gambar ni juga. Sekarang kita nak cari CPQ. Okay. So ingat balik. So ulang balik kali. Tengok sudut PPQ. So dekat P ya. P. Mana P? So P. Kat sini. So digunakan segitiga yang kecil tu. Okay, saya keluarkan segitiga kecil tu supaya kamu nampak. So, sudut kita kat sini sekarang. Sini P, sini Q, sini T. Okay, sini 90. Kalau sudut yang kecil tu, yang ni, yang menghadap 90 tu adalah hypotenuse. Okay, di sini adalah H. Kalau sudut kat sini, yang menghadap sudut itu adalah opposite. Okay, menghadap sudut. O. So, kalau sini H, sini O, automatically dekat sini adalah A. Okay, OHA. Soalan B, dia minta cos. Cos CPQ. So, kalau cos kamu dah ingat, dia adalah kaf. Okay, kita tengok balik gambar. Gambar yang kecil ni Gambar yang kecil ni. OAH dah ada dah. A adalah nombor 4. H adalah nombor 5. Jawapan kita adalah 4 per 5. 4 per 5 dah tak boleh kecilkan. So, ni jawapan akhir. Okay. Untuk D. Tengok untuk E pula. E tangent PPQ. PQ. Masih lagi dekat segitiga yang kecil. Tapi sudut dia dah tempat lain. Sudut tempat lain. Okay, saya keluarkan segitiga ni. Sudut kita adalah PTQ. T dekat tengah. So, T dekat tengah jadi sudut dekat T. Okay, kalau sudut dekat T, yang menghadap sudut tu adalah O. Yang menghadap 90 adalah H. OH automatik dekat sini jadi A. Okay. Kalau sudut kat sini OAH dah ada, so boleh jawab untuk soalan E. Tangent PTQ, tangent adalah TOA. TOA O. O dekat sini. Jadi O adalah 4. A adalah 3. Bukan 6 3. PQ adalah 3. Ini jawapan akhir. Jawapan akhir tinggal saja dalam bentuk pecahan tidak wajar. Okey, tak perlu tukar.
Alright. Setakat tu okey? Ada soalan? Kalau okey angkat tangan. Kalau ada soalan, kita start check. Boleh? Lansa? Alright. Ini adalah yang kamu buat tu. Cari soft factor. Tapi yang saya tekan banyak kali saya sebut tu adalah tengok sudut betul-betul. Okey? Lepas tengok sudut, baru kamu cari OAH. OAH. Okey? Itu soalan contoh dalam teks. So, ni jawapan daripada siapa saya ambil ni? Jamilin rasanya. Okey? So, ni saya ambil dari Jamilin. Kita bincang soalan ni. Dan kamu cek dekat buku kerja kamu. Guna pen merah. Kalau dah buat, terus cek jawapan kamu. Okay, muka surat, buku kerja muka surat 45. Okay. Soalan nombor 5. Tengok buku kerja masing-masing. Kalau dah ada jawapan, guna pen merah. Kalau belum ada, tulis jawapan. Nanti hantar gambar dekat Telegram cikgu. Okay, hantar tugasan ni. Okay, ni sign. Soalan nombor 5 semua dia minta soft. Sign dengan sign. Soft. Ini ingat dah. Okay. So, dalam gambar dekat buku kerja kamu, semua sisi dia dah bagi dah. Semua ada nombor. So, tak perlu cari dah. Okay. Cuma kena kenal pasti yang mana O, yang mana A, yang mana H. Okay. So, sudut yang dia minta adalah sudut theta. Sudut dia simbol theta. Okay. Ini theta. Tengok yang A dulu. Okay, kalau sudut dekat sini, saya highlightkan. Ni theta dia dekat sini, sudut sini. So, yang menghadap sudut. So, ni betul lah Jamilin buat anak panah. So, yang 2.4 ini adalah O, opposite, menghadap sudut. Okay. So, yang menghadap 90 darjah adalah 4. So, 4 ni adalah H. Okay. So, kalau O dah ada, H dah ada. 3.2 ni adalah A. Okay. So, untuk cari sign, kita guna SOH. So, opposite kamu adalah garisan JL. Betul? Tulis JL macam ni. S adalah O per H kan. Sin theta adalah O. Opposite kamu adalah JL. Ni garisan JL ni. Okay. Per H. H adalah garisan KL. Betul. Okay, lepas tu baru masukkan nombor JL. JL adalah 2.4. KL adalah 4. Okay, betul. Tapi CM ni tak perlu tulis tu, tak apalah. Okay. CM tak perlu tulis. So, 2.4 per 4. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat 0.6. Okay. So, sama ada kita tulis 0.6 pun boleh. Ataupun tukar jadi pecahan, tekan A, B, C. Tekan A, B, C. Macam ni ya. Kalau kamu tekan pecahan, dia akan jadi 3/5. Tapi dua-dua ni betul. Sama ada 0.6 pun betul, 3/5 pun betul. Tak perlu tulis dua-dua sekali. Salah satu je. Okay, so jawapan Jamilin betul lah. 3/5. Okay, check jawapan dekat buku kerja kamu. Sekarang tengok B pula. B. Sudut theta diberi. Theta sini. So, sudut kita yang ni. Saya highlight Okay, so yang menghadap. Tengok anak panah Jamilin buat. Menghadap dia adalah O. Opposite. So, 12 adalah O. So, antara semua sisi ni yang paling panjang adalah hypotenuse. Ataupun kalau tak ada yang paling panjang, kamu tengok yang menghadap 90
darjah. Dia adalah hypotenuse. So OH kat sini A lah. Contoh tengok Tetapi untuk sin kita tak guna A, kita guna O dan H. Sin theta, sekarang O kamu adalah garisan UT. Atau boleh juga tulis PU. Sama aja. UT boleh, PU pun boleh. Okay. PU per H adalah garisan ST. Okay. So lepas tu baru masuk nombor. Nombor PU adalah 12. Nombor ST adalah 15. Okay, CM tak perlu tulis dalam pengiraan. CM tu kita akan tulis akhir sekali. Tapi sekarang dalam bab ini, last sekali tak ada unit. Tak perlu unit. Okay, ni sign kan? Okay, 12 dengan 15 boleh dikecilkan. Bahagi dengan 3. Ataupun terus tekan kalkulator. Kamu akan dapat 0.8 atau dalam bentuk pecahan 4/5. Okay, ataupun 0.8. Okay. Paper. Next. Soalan C. Masih lagi solve. Cuma soalan C ada dua segitiga. Dikembarkan dua segitiga. Satu yang panjang, satu yang pendek dekat atas ni. Digabungkan. Okey. Sekarang dia minta sin theta dekat segitiga yang besar. Sini Sini. Theta sini. So dekat dalam gambar buku kerja kamu, satu garisan tu dia tak bagi nilai. Dekat garisan BC kan, dia tak bagi nombor. Jadi, sebab tu saya suruh kamu tengok simbol dia. Simbol ni dengan simbol ni. Kalau sini satu garis, dekat sini satu garis, maksudnya sama panjang. Okay? So, kalau sama panjang, dekat sini betul lah. Dia tulis 12 cm. Okay, so 12 cm sana, 12 cm sini, jadi semua sekali 24 lah. Okay? Sekarang dalam segitiga ni, dia cari opposite. Kalau sini theta, opposite dia adalah yang ni opposite dia. Oh, 24. Sebab apa? 12 tambah 12. Okay? Lepas tu, hypotenuse. Hypotenuse adalah garisan yang menghadap 90 darjah. So, dalam gambar ni, dia tak bagi 90 darjah kan? So, kat sini lah kamu tahu dah. Sebab dia adalah segitiga bersudut tegak. Ni 90 darjah. So, yang menghadap dia adalah H. Okay. So, kat sini akan jadi A lah. 10 ni A. Okay. So, sin kita guna O per H. O kita ada 24. H tak ada nombor. Okay. H tak ada nombor. So, macam mana nak cari H? Kita gunakan Pythagoras theorem. Okay. Ingat kalau tak ada panjang, guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras yang paling panjang dekat depan. So, yang paling panjang tu yang menghadap 90 darjah. Yang sekarang dalam gambar ni, yang menghadap 90 darjah adalah A, D. A sampai D. Kuasa 2. So, yang lain-lain tu tambahlah kat belakang. So, apa yang nak ditambah? DC ni, yang bawah ni DC, kuasa 2, tambah dengan AC. AC. Okay, DC ada nombor 10, AC ada nombor 24. Sebab 12 tambah 12. Okay, tolong kira 10 kuasa 2 dengan 24 kuasa 2.
10 kuasa 2. 100. 24 kuasa 2. Apa? 5, 7, 6. Okey, tambahkan dua-dua ni jadi 6, 7, 6. Kan? Okey. So nak cari AD. Thank you. Kamu punca kuasa 6, 7, 6. Dapat berapa? 26. Okey. So sekarang H kamu, thank you. H kamu dah ada nombor. Dekat ni ada 10, sini 24. So H adalah 26. Okey. So semua sisi sekarang dah ada nombor 10, 24, 26. Okey. Soalan minta sin. Sin dekat sudut ni. Sudut theta. Sin adalah O per H. Okey, sekarang O dah ada nombor, H dah ada nombor, jadi kamu masukkan nombor-nombor tu dalam formula solve. S sin theta adalah opposite bahagi H. O 24. Tadi O kamu O yang menghadap ni. O yang menghadap sudut 24. H yang kamu cari tadi 26. Okey, boleh pemudahkan tak? Boleh kecil lagi tak? Kamu ada jawapan? 24 per 26 jadi berapa? Yes. Betul. Jadi 12 per 13. Ambil pecahan lah sebab dia punya perpuluhan tu banyak-banyak sangat kan. Ambil pecahan. So ni untuk soalan nombor 5. Soalan nombor 6. Cara yang sama juga tapi untuk cos. Untuk cos. Okay, cek jawapan kamu Untuk A dulu. Tadi sempat salin kan? Apa nanti saya send video lagi. Kamu boleh ulang balik tengok video ni untuk kamu semak jawapan. Okay, cos theta. Cos mesti ingat kita guna kah. Kah So kamu kena cari A dengan H lah dalam gambar kamu. So, kalau tengok A, semua nombor dah ada. 18, 24, 30. Okay. So dia minta cos theta. Theta sudut kat sini. Sini ya, sudutnya theta. So, kalau sudut kat sini, yang menghadap dia adalah O. Yang paling panjang adalah H. So, kalau O sini, H ni, automatik kat sini adalah A. Okay, so cara yang sama untuk tengok sudut dan untuk tengok sisi. Okay, cari O dulu, lepas tu cari H, lepas tu kamu akan dapat A. So H ni sama ada yang paling panjang ataupun yang menghadap 90 darjah. Okay, so cos theta adalah, sekarang kita nak A dengan H kah, jangan salah. So A kita adalah panjang sisi OM per dengan H. H adalah MN. Okay, so ambil nombor OM 18, MN adalah 30. Okay, boleh pemudahkan tak? Pilih jawapan dekat chat kalau boleh. Boleh ke? 3/5 jawapan Sabila betul. 3/5. 18 bagi 30. 6 pun boleh, 3/5 boleh.
Okay, kalau dia dapat perpuluhan yang mudah, ni dapat 0.6 kan? So, bolehlah tulis dekat sini. 0.6 pun boleh. Okay, kalau dia dapat perpuluhan yang panjang tu, kamu ambil dalam bentuk pecahan. Okay? Itu untuk A. Untuk B, cara yang sama, cari sudut dulu. Sudut kita theta. So, theta kat sini. Tengok gambar rumah, ini theta. So, bila jumpa theta atau sudut yang dibagi, kamu cari opposite. Opposite, menghadap. Menghadap dia O, yang paling panjang H, yang satu lagi jadi A. Okay? So, cara yang sama, cos theta. Kah. A adalah garisan EF. H adalah garisan DF. So, EF kamu punya nombor 40. EF 104. Okay, boleh mudah lagi tak? Tolong hitung. Boleh kecil lagi tak? 5/13. Okay, betul. Okay. Itu untuk cos. Kah. Okay, C. Soalan C ada dua segitiga. Tadi pun dua kan? Sekarang digabung segitiga tu sebelah dengan sebelah. Dua-duanya 90 darjah, yang ni pun 90 darjah. Okay. Bila dibagi gabung, mesti ada sisi yang tidak diberi. Tengok. Gambar tak jelas, kamu tengok buku kerja kamu. So, sisi yang diberi nombor 8 dengan nombor 12. 8 dekat tengah ni, nombor 12 dekat bawah. Okay, dia buat simbol sama panjang. Kalau jumpa simbol sama panjang, maksudnya sini 6, sini 6. Sebab 12 bahagi 2 adalah 6. Okey? 16. Sekarang kita nak cari cos theta. Theta kat sini. Theta dekat sini. Ini theta. Cos dia kena O dengan H. So, menghadapnya adalah O. H adalah yang menghadap 90 darjah. Sini H. A dekat sebelah satu lagi. 6 tu adalah A. Okay. So, O ada, H ada, A ada. Tapi, nombor dekat H tak ada nombor. So, kena cari dulu guna teorem Pythagoras. Okay. So, ambil segitiga yang kecil tu, sebelah sini. Yang sebelah sini je. Ini 90. So, kalau 90, yang ni akan jadi H. Sudut dekat sini. Besar. Okay. Dekat sini ada nombor 6. Panjang W sampai Z. Z sampai X kat atas ni adalah 8. Okay. So, sekarang kita nak cari H. Kat sini tak tahu. Iaitu panjang WX tidak tahu. So, WX kuasa 2. Letak depan. Kenapa dia letak depan? Sebab dia yang menghadap 90. Dia menghadap 90. Okay. Ini dekat depan. So, yang 2 lagi dekat belakang. WZ dengan XZ. Okay. So, WZ dah ada nombor. XZ pun dah ada nombor. So, kamu selesaikan ni dapat berapa? 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Jadi,
100. Okey, betul. Betul. 100. So, kita nak WX kan? WX. So, pindahkan kuasa 2 dia jadi punca kuasa. Jadi berapa? 10. Thank you. So, sekarang, alright, betul. Thank you. So, dekat sini 10 lah. So, kalau dalam gambar buku kerja kamu, dekat sini 10. Okey, kenapa nak cari 10 tu? Sebab kita punya cos theta kan? Cos theta adalah A kah. Kah adalah A dengan H. Okey? Kah adalah A dengan H. So, kalau kamu tengok theta kamu dekat sini, A dia dah ada dah kat sini ya. Gambar dalam buku kerja A ada 6, H yang kita cari tadi 10. So kalau 6/10 boleh pemudahkan? Tiga per 5. Okay, thank you. Betul. So, itu cara untuk cos. Kah. Cos, kah. So, A dengan B dia bagi semua sisi. Tapi soalan C dia tak bagi satu sisi. So, kalau dia tak bagi satu sisi, guna teorem Pythagoras. Okay? Okay, next. Tan pula. Tangent. Ini semak je jawapan kamu ha. Cara yang sama. Apa maksud cara yang sama? Cara untuk tengok OAH. Okay? Tapi kamu kena hafal dah. Apa kamu kena hafal? Toa. Okay? Kalau dia minta tan, terus ingat toa. Okay, sekarang sudut dia bagi theta. Sudut theta. So, tengok sudut ni. Theta. Dekat sini. Dekat sini ya. Okay. Lepas tengok sudut, boleh cari OAH. Kalau sudut dekat sini, menghadap dia adalah O. Yang paling panjang, 5, 12, 13. 13 paling panjang, H. So, O ada, H ada, A pun tahu. Okay? Itu first step. Lepas tahu OH, baru boleh tulis tangent theta adalah O per A. So, sekarang O kamu adalah garisan BF. Garisan A kamu adalah BE. So, BF nombor dia 5. BE nombor dia 12. 5 dengan 12 dah paling mudah. Okay? So, ni jawapan akhir. Cara yang sama, kan? Senang kan? Okay, so B dengan C ni buat sendiri ya. B dengan C. So, siapa yang dah hantar, nanti saya semak jawapan B dengan C kamu. So, yang belum buat B dengan C. Yang lain ni kita dah bincang. So, mesti ada jawapan dalam buku kerja. Okay, so, ni tugas hari Rabu. Nanti kamu send dekat Google Classroom untuk hari Rabu. Ataupun send dekat Telegram cikgu. Okay? Hantar 5, 6, 7. Okay, tu dah cara untuk cari sin, cos, tangent. Okay? So, ni Jamilin punya jawapan, nanti cek balik. Cuba lagi sekali. Betul ke salah? Okay? Ikut cara yang cikgu ajar. Alright. So, hari ni yang baru kamu belajar hari ni, ini. Yang tadi yang semalamnya, hari Rabunya. Okay? Ini yang baru. Senang je. Kita kena tunjuk yang tadi dulu, baru kamu dapat faham yang ni. Okay. Apakah hubungan sinus, cosinus, tangent? Okay, ni hubungannya. Dia dah explain dalam buku teks, muka surat 115. Okay, kalau dia bagi ini yang dah kamu hafal. Yang ni kita dah hafal.
formula dia. Sinus sisi bertentangan O dengan H. Okey, lepas tu cosinus. Cosinus bersebelahan A dengan H. Tangent bertentangan bahagi bersebelahan O dengan A. So, kita ada soh, kah, toa. Okey. Tengok gambar kat bawah ni. Bila soh, kah, toa dah ada, kalau kamu tengok gambar ni, PQR ni, kalau theta dekat sini, ni theta, menghadap dia akan jadi O, yang menghadap 90 darjah jadi H. OH yang ni akan jadi A. Okay. So sekarang A kamu adalah Y, O kamu X, H kamu 1. So untuk jadi sin theta, dia O bagi H kan. So O X, H 1. So X per 1 adalah X lah. Jadi sin theta adalah X. Ataupun X adalah sin theta. Okay. Sekarang tengok B, cos. Cos yang kamu hafal, cos adalah kah. Kah. So, kamu tengok gambar ni, A dia adalah Y. So, tulis ni Y. H 1. Jadi Y per 1. Y per 1 adalah Y. Jadi Y adalah ataupun jadi cos theta adalah Y. Ataupun Y adalah cos theta. Benda yang sama. Okay. So, kalau dia minta tangent, tangent toa. So, kalau tengok gambar ni, O adalah X. Gambar ni A adalah Y. Okay. Jadi tangent adalah X per Y. Okay. So tengok balik X tadi yang dekat sini. Saya highlight kuning. X tadi adalah sin theta. X dekat sini sin theta. Okay. Benda yang sama. Jadi tangent X adalah sin theta. Okay. Lepas tu tengok sini pula Y. Y adalah cos theta. Dekat tangent tadi ada Y kan. So dia adalah cos theta. So, bila kita kenal pasti macam ni, so barulah kamu nampak sebenarnya tangent theta adalah sin bahagi cos. Tangent theta adalah sin bahagi cos. Okay, ini formula yang kena ingat. Tangent theta adalah sin bahagi cos. Okay. Buktinya apa? Yang saya tunjuk tadi warna merah ni. Okay. So, tadi kamu dah ingat. Sin soh. Kah. Cos. Kah. Tangent toa. So, satu lagi kena ingat. Tangent adalah sin bahagi cos. Okay. ST. Alright. Yang ni kena ingat. Baru boleh buat soalan yang hari ni. Yang akan kamu jawab dalam buku kerja kamu. Okay. Cara-cara untuk jawab. Saya tunjuk contoh. Okay. Boleh minum air sambil dengar, boleh minum. Ini contoh 6 dari buku teks. Contoh 6 dari buku teks.
Jika nilai sin 0.6, cos 0.8, hitung nilai tangent. Okay, tadi kan kita dah hafal dah. Kita dah tunjuk mana dapat tangent kan. So, cara penyelesaian dia, guna formula itu saja. Tangent adalah sin bahagi cos. Sin dibagilah 0.6. So, letak 0.6. Cos dibagi 0.8. So, letak 0.8. Selesaikan. 0.6 bahagi 0.8 kamu akan dapat 3/4 ataupun sama juga dengan 0.75. Senang je. Ini senang sangat. Okay? Alright. So kalau dia bagi 0.6, 0.8, perpuluhan. Ada juga soalan dia bagi bentuk pecahan. Tengok ni. Sin 3/8. Tangent 3/5/5. Soalan minta cari cos. Okay. Formula yang kamu hafal tadi, tangent sin bahagi cos. Tangent dia bagi, sin dia bagi. So dia minta kamu cari cos. So kamu pindahkan cos ni di depan. Cos di depan. Apa yang dia minta tu pergi depan. Okay. So sin bahagi dengan tangent. Cos pergi depan, sin bahagi. Tangent tu pindah dengan cos lah. Okay, dia darab hilang. So, nombor apa yang diberi? Sin, dia bagi 3/8. Tangent dia bagi bahagi 3/5/5. So, kalau dia bagi macam ni, kalkulator terus pun boleh. Cuba tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Mana tekan kalkulator ni? Kalau macam ni. Saya tunjukkan dekat kamu. Banyak sangat kan? Okay, tengok kalkulator saya dekat sini. Okay, nampak tak kalkulator? Kalau nampak kat tangan? Okay, so tadi nombor kita, tengok buku teks, nombor kamu, buku surat 115, buku teks kamu. Buku teks 115, yang bawah kali tu. Bawah kali. Okay. Cara tekan, kan nombor dia ada banyak pecahan kan? So letak kurungan 3 per edisi 8, tutup kurungan 3/8 yang pecahan dekat atas. Lepas tu ada per lagi, per tu tekan bahagi. Letak lagi kurungan untuk pecahan dekat bawah. Line termati. Okey tak? Okey, sekali lagi. So yang bawah tu 3 per punca kuasa 55, tutup kurungan. 3/8 letak dalam kurungan. Yang 3/55 tu satu kurungan. So dekat tengah-tengah dia adalah bahagi. Tekan sama dengan. Okay. Terdapat banyak perpuluhan. Kalau cuba tukar kepada pecahan, tak dapat kan? Tak dapat kan? So ambil 4 nombor bererti. Kosong ni tak bererti. So kita ambil 7, 0, 9,
7. Okay. So, kalau ikut dalam teks, dia tak bagi dalam bentuk perpuluhan. Jadi kamu salin dulu 0.9270. Sekarang saya tunjuk kenapa dia tak bagi dalam bentuk perpuluhan. Macam mana dia dapat yang tu. Sorry, boleh dengar tak suara saya? Line saya putus. Sorry. Okay, saya present balik. Yang ni saya nak tunjuk tadi. Okay, yang ni. Okay. Okay, nampak tak screen? Angkat tangan. Kalau nampak. Yang lain, okay. So, tadi kan kita kira dapat perpuluhan. So, kalau dapat perpuluhan, ambil 0.99 berapa tadi? Tolong Mak tulis dekat chat. Berapa tadi nombor kita? 0.9 apa yang dapat tadi? 0.9270. Ambil 4 angka bererti. Okay? 9270. Okay. So, kalau dalam buku teks, kamu tengok dia tak dapat perpuluhan pun. Dia dapat pecahan. So, macam mana dia buat? So, 3/8 bahagi dia buat sini ya. 3/55. 3/8 kamu tukar bahagi jadi darab. Pecahan dekat belakang kita terbalikkan. Okay, ni revision saja, revision. Kamu dah pandai dah ni. Diulang je kalau kamu terlupa. Okay, bahagi tukar jadi darab, pecahan dekat belakang terbalikkan. Lepas tu kita cancelkan nombor yang sama. 3 potong dengan 3. 8 dengan 55 ni tak boleh potong kan? So, itu adalah jawapan akhir. So, jawapan kita adalah 3 ni tadi jadi 1. 3 ni potong kan? Jadi 1, yang ni jadi 1. So, 1 darab dengan punca kuasa 55 jadi 55. Per 8 darab 1 jadi 8. So, sebab tu jawapan dalam teks dia tidak tulis dalam perpuluhan. So, salah satu cara lagi kamu buat ikut ini. Okay? So, yang ni boleh ataupun yang ni pun boleh. Okay, faham? Setakat tu? Okay dah? Boleh semua? Okay. Ada soalan? Okay, so sekarang kamu yang buat. Tengok dekat chat. Saya share lagi sekali link untuk kamu buat soalan ni. Semua orang boleh tengok nanti. Saya share, copy.
Okay, kamu tekan link dekat chat. Pergi sana. Dekat chat saya share link. Okay, cuba semua masuk sana. Kita jawab soalan sama-sama. Kamu akan jumpa dekat Padlet. Semua sekali pergi ke Padlet. Boleh masuk? Dapat tak? Semua akan masuk kat sini. Boleh? Boleh dapat tak? Boleh masuk tak? Cuba try tekan link dekat chat tu. Besok okey Lefat? Okey, yang lain okey kah? Okey, sekarang tengok nombor 8 belum? Okey, kalau dah dapat, cuba kamu conteng. Boleh conteng tak soalan tu? Boleh conteng tak? Cuba try conteng. Kalau dekat soalan tu, boleh tak conteng? Atau kamu tak boleh conteng dekat soalan? Dekat soalan boleh conteng tak? Oh, tak boleh. Boleh tu? Komen. Komen. Boleh kan? Uh, Okay, so sekarang kita dekat 8A. Semua dekat 8A. Tengok ada ramai dah hai-hai di situ. Saya tak tahu siapa. Apa? Kamu cuba jawab yang tu. Cuba jawab yang tu. Sin. Ikut yang tadi. Yang tadi apa kita punya formula tadi? Tangent. Tangent sama dengan tangent theta sama dengan apa bahagi apa? Sin bahagi cos. Okay. Macam mana nak jawab 8A? Cuba tulis dekat sana. Boleh tak Isabella? Conteng je. Okay. Sekarang soalan A dia dah bagi dah. Sin apa, cos apa. So tangent berapa? Ikut formula tu. Cuba try. Boleh tak?
Dapat tak jawapan? Guna formula tangent sama dengan sin bahagi cos. Tangent sama dengan sin bahagi cos. Okey ke? Yang lain-lain okey ke? Boleh try. Okey, D pun sama. Soalan yang bentuknya sama. Dan kalkulator macam tadi yang cikgu ajar tadi. Ataupun terbalikkan pecahan. Update. Oh, okey. Alright. 6/5 bahagi 12/5 sama dengan 1/2. 1/2. Oh, David ada nama David. Kenapa yang lain tak ada nama? Maybe bukan MOE kot. Okey, so 1/2. Okey, yang tu belum sebincang lagi. Okay, cuba jawab sebelah pula. Kat sebelah, cara yang sama. Soalan D. Soalan D guna formula yang sama tapi dia minta cari cos. Okey, type jawapan. Yang ni cara kira dia macam yang tadi saya tunjuk tu. Yang terbalikkan pecahan belakang. Okay, last one. 7/9 bahagi 7/4. Okey. Jadi jawapan kamu adalah 4 tingkat kuasa 2/9. Okey, siapa lagi ada jawapan? Baru satu jawapan. Susah nak contengkan. So ni tulis. Kesian pula bagi soalan susah. Okey. Yang lain masih mencuba. Okey. So sekarang kita bincang dua soalan ni. Okay, thank you yang bagi feedback. Sekarang tengok cara jawab. Okey. Sini. Okey, yang ni
soalan tadi. Yang ni sebenarnya dari buku kerja kamu. Buku kerja muka surat 47. Yang ni. Kamu jawab first tadi. Ini 8A ni. So, jawapan kamu 1/2 kan? Jadi, semak balik. Guna formula tangent sin per cos. Okay, sin diberi 6/5. Cos 12/5. So, per 12/5. Okay, terus tekan kalkulator boleh ataupun kita terbalikkan pecahan di belakang. Mula-mula tulis bahagi dulu, lepas tu baru terbalikkan. Okay? So, nombor yang sama kita potong. Dia mesti bertentangan. Potong. So, yang 6 dengan 12 ni pun potong juga. 6 tinggal 1, 12 tinggal 2. So, jawapan akhir adalah 1/2. So, betul semua yang jawab 1/2. Betul. Okey, ni cara untuk cepat lah. Ataupun tekan kalkulator boleh. Alright, tu untuk 8A. Yang ni salin nanti dalam buku kerja. Itu surat 47. Okey. Yang kedua yang kamu jawab, yang ni. Ini dari buku teks. Dalam kerja. Formula kita, tangent adalah sin per cos. Okay, sin dia bagi. Tangent dia bagi. Cos yang tidak tahu kan. So, cos tu kalau dia nak cari, letak dekat depan. Cos kalau dia nak cari, letak dekat depan. Jadi, sin per tangent. Okay. Lepas tu, masukkan nilai sin 7/9. Tangent per 7/4/2. So, tukarkan mereka jadi kepada macam ni. Okay, baru kamu terbalikkan pecahan di belakang. Terbalikkan. Then, cancel nombor yang bertentangan. 7 dengan 7. 9 dengan ni tak boleh di cancel out. So, jawapan kamu adalah 4/9. Okay, betul. Jawapan kamu betul. So, ini dari buku teks. So, 8A tadi dari buku kerja. So, ini jawapan kamu lah. Okay. So, yang kamu buat ni, take cos. Kalau dia minta cos, kalau dia minta tangent. Kalau dia minta sin, macam mana pula? Saya tunjukkan satu. Soalan dari buku teks ni, dia minta sin soalan C. Ni ya. Soalan C. Okay, cara untuk jawab. Soalan C. Sin theta X nak dicari. Cos theta dia bagi. Tangent theta dia bagi. 39/5. Guna formula yang sama. Formula dia sin bahagi cos. Okay, tadi kalau dia nak cos, kita letak cos kat depan kan. So, kalau dia minta sin tu tinggal dia seorang. Tangent dengan cos operasi darab. Okay. Tangent dengan cos operasi darab. Darab cos sama dengan sin. So, dia akan jadi satu baris saja. Tak ada di pecahan. Okay. So, sin seorang dia saja itu tangent dengan cos operasi darab. Sebab cos ni pergi ke tangent operasi darab. So, masukkan nilai tangent darab dengan cos 5/8. So, dia jadi operasi darab kan. So, boleh cancel. 5 cancel dengan 5. So, sin akan jadi per 8. Okay. Itu untuk soalan yang minta sin. Okay. Kalau minta
cos jadi macam ni. Yang kamu buat tadi lah, betul lah. Kalau dia minta tangent, guna formula macam biasa. Alright, senang je. So yang ni, kamu punya homework yang ni. Soalan ni sangat senang. Homework kamu, tengok buku kerja, buku surah 47, tandakan 8B, 8C, 9, 10. 8B, 8C, 9, 10. 8A tadi dah jawab. Okay, so satu muka surat saja homework. Lepas tu homework yang hari Rabu, muka surat sebelah tu. 46 dengan 45. Tapi semua pun kita dah bincang dah kan. Tinggal tangent je tadi. 2 soalan. Okay, jelas tak setakat tu? Ada soalan? Kalau okey, angkat tangan. Siapa ada soalan boleh tanya dekat chat. Lefat, Gregory. Okey kah? Ada soalan? Kalau okey, angkat tangan. Kalau ada soalan, tanya dekat chat. Okey ya, okey. Setakat ni okey. So, kamu cuba jawab dulu. Nanti saya check jawapan kamu. Lepas tu, kamu akan lagi faham. Okey. So, tugasan senang je. Satu muka surat je. 47. Okey? Alright. So, kalau yang tadi, yang bincang tadi tu, buat juga. Siapa yang belum buat, hantar juga. Dekat Google Classroom boleh hantar. Dekat yang tugasan hari ni, muka surat 47 ni, hantar dekat Telegram. WhatsApp pun boleh. Okay? So, itu sahaja untuk kelas hari ni. Thank you. Boleh left buat kerja homework. Okay? Alright. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Alright.